Okey, untuk bab 10, untuk bab 10 masing-masing boleh buka WhatsApp. Dekat situ cikgu ada send modul. Cikgu ada hantar dekat kamu modul soalan-soalan bentuk bab 10. Okey. Jadi sebelum kita teruskan lagi jauh, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, jadi malam ni cikgu nak bagi tahu kamu rahsia kewangan lah. Michelle ada duit tak? Ada. Ada. Ui, Michelle pinjamlah sikit. Kira Michelle. Clarin kan dah belajar bab 10. Apa yang Clarin rasa tentang bab 10 ni? Pening tak? Sikit. Wan Farisha pernah dengar tak pasal orang kata ilmu matematik pengguna? Wan Farisha like. Pernah tak dengar ilmu matematik pengguna? Tak. Zarif tahu tak pasal ilmu matematik pengguna? Okey, jadi semua orang pada malam ni cikgu akan tunjukkan ilmu matematik pengguna. Ilmu ni bukan sahaja dipakai masa sekolah menengah, tapi ilmu ni juga akan dipakai masa ke universiti semuanya. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu hakikat kewangan dalam Malaysia ni. Cikgu akan tunjuk dekat kamu walaupun cikgu akan terkeluar sikit daripada silibus, sekurang-kurangnya kamu akan nampak hakikat kewangan dalam Malaysia ni. Okey, jadi cikgu akan mula share screen. Cikgu harap kalaulah lesson kita malam ni kamu rasa kamu dapat sikit je, kalau kamu rasa kamu dapat sikit je, sebenarnya cikgu tak masuk sangat lagi kepada topik kita. Jadi kamu jangan rasa down ke apa ke, jangan. Okey, jadi untuk malam ni kita akan pergi kepada matematik pengguna. Okey. Apa matematik pengguna? Apa itu matematik pengguna? Kenapa tiba-tiba muncul bab matematik pengguna? Okey, dalam tingkatan 3 kita dah belajar dah tentang matematik pengguna. Okey, kepada yang baru masuk malam ni cikgu akan ajar kamu bab 10 Masing-masing boleh tengok modul. Okey, cikgu akan tunjukkan realiti kehidupan zaman sekarang. Okey, kamu sekarang peringkat sekolah menengah. Kita panggil SMK. Peringkat sekolah menengah, kamu tak rasa lagi tentang duit. Kamu tak rasa lagi pegang duit yang banyak. Kita teruskan kepada peringkat universiti. Peringkat universiti dekat sini bukan semua orang beruntung. Bukan semua orang dekat Malaysia ni layak untuk dapat beasiswa. Beasiswa pun sikit je yang full beasiswa. Kebanyakannya beasiswa pemboleh ubah. Okey, dekat universiti kamu akan dikenali dengan satu sistem iaitu nama dia PTPTN. Clarin pernah dengar tak PTPTN? Okey, baik. Okey, cikgu lah. Cikgu anggap ni perjalanan cikgu. Perjalanan cikgu pergi kepada diploma. Cikgu masuk diploma. Diploma untuk batch cikgu. Pinjam PTPTN berapa? 16,000. 16,000 sepanjang 3 tahun habis belajar. Okey, ini realiti. Okey, lepas tu kita pergi kepada degree cikgu. Kita pergi kepada degree cikgu. Degree cikgu adalah PTPTN untuk degree cikgu sebanyak berapa? Sebanyak RM32,000. Ini realiti kamu akan jumpa. RM32,000 selama 3 tahun. Jadi, bila cikgu keluar universiti, PTPTN ni adalah
hutang. PTPTN ni adalah hutang. Jadi cikgu tak dapat kerja lagi. Cikgu tak dapat kerja lagi. Cikgu tak boleh nak dapat income lagi. Tapi dalam poket dah ada sebanyak 48,000 hutang. 48,000 hutang. Bukannya income, hutang. Ni reality. Ni reality. Kecuali kalau kamu belajar pandai-pandai, kamu dapat beasiswa, itu dah kamu dah tak termasuk dalam golongan ni. Kamu tak termasuk dalam golongan ni. Okey. Habis je, lepas tu kamu kerja, kamu kena faham bila kamu kerja, kamu perlukan kereta. Cikgu tunjuk reality, reality. Ni kita panggil dia ilmu kewangan. Ilmu kewangan. Ilmu kewangan. Ini kamu boleh ambil, cikgu share. Okey, dekat kerja. Dekat kerja, kamu perlukan sesuatu. Agak-agak kita perlukan apa, Michelle? Agak-agak kita perlukan apa masa kerja? Tak tahu? Okey, Clarin, kita perlukan apa masa kerja? Kereta. Iya, pandai. Kita perlukan kereta. Dekat kereta, kita pergi kepada highest kereta yang paling laku dekat Malaysia. Apa kereta paling laku dekat Malaysia, Danish? Danish, apa kereta paling laku dekat Malaysia? Ducati. Apa kereta paling laku dekat Malaysia? Sekarang ni lah, kamu jangan cakap zaman lain. Zaman 2020 lebih. Tak tahu? Tak tahu. Okey, kita ambil kereta yang paling laku dekat Malaysia sekarang adalah Bezza. Kita ambil Bezza. Jadi bila kita nak kerja, kita perlukan kereta. Cikgu ambil kereta, kita ambil pukul terus. Lelaki dengan perempuan. Kalau cikgu ambil motor je, perempuan tak ramai naik motor. Jadi cikgu kat sini cikgu ambil kereta. Jadi bila dekat masa kita kerja, dekat Bezza saja kita dah hutang. Kita dah hutang. Assume dekat sini cikgu ambil RM50,000. Kamu boleh Google harga Bezza RM50,000. Jadi gaji kamu kerja. Ini adalah keluar tau. Ni keluar. Gaji kamu kerja awal-awal fresh grad. Clarin, rasa-rasa kalau gaji kita mula-mula kerja RM10,000 ke? Tak. Okey. Research gaji seluruh Malaysia untuk graduan adalah RM2,500. 2,500. Kamu cuba bayangkan kehidupan kamu dekat Malaysia sekarang ni, gaji kamu 2,500, kamu hutang PTPTN sebanyak 48,000, kamu hutang Bezza sebanyak 50,000. Lepas kamu kerja, kita cakap kamu jumpa jodoh. Kita cakap kamu jumpa jodoh. Okey, jumpa jodoh, sekarang kamu nak kena kahwin. Jadi bila kahwin dekat sini, kamu ada kos perkahwinan. Kos perkahwinan kamu melibatkan, cikgu ambil paling orang kata tak realistik sebenarnya cikgu ambil. Okey, cikgu ambil dekat sini kos perkahwinan kita adalah sebanyak RM20,000. Tak ada dah catering 20,000 Tak ada dah catering 20,000. Okey. Kalau kamu jumpa tu, kamu terus ambil. Kamu kata, saya nak booking. Walaupun saya form 5, saya nak booking lagi. Saya baru form 4, saya nak booking nanti. Okey. Okey. Lepas tu, masa kamu kahwin, kamu nak kena ada rumah. Okey. Dekat sini, cikgu nak ajar kamu rumah ni, kamu akan hutang. Kamu akan hutang selama 35 tahun. Ini ilmu. Okey, kita kahwin, kita nak ada rumah. Jadi kita ambil rumah flat. Rumah flat.
Kalau kamu ambil rumah teres, harga dia dah 200,000. Okey, jadi dekat sini kita cakap kita ambil rumah flat di kawasan bandar adalah sebanyak RM100,000. RM100,000. Okey, jadi dekat sini bila kita daripada universiti, kamu tak rasa lagi tapi cikgu tunjuk. Okey, kita ada hutang sebanyak 48,000. Cikgu masukkan dalam pengiraan cikgu. Okey, kejap cikgu masukkan hutang kita, hutang Malaysia. Hutang graduan. Hutang PTPTN RM48,000. Lepas tu kita pergi kepada kereta. Kereta kita adalah sebanyak 50,000. Kemudian kahwin kita sebanyak 20,000. Kemudian rumah kita sebanyak 100,000. Kalau kita kira secara pukal, kalau kita kira 48 tambah 50 tambah 20 tambah 100, maksudnya hutang kamu adalah sebanyak 218,000. Kita cakap 218,000. Berhutang, gaji adalah sebanyak 2,500. Apa yang kamu boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Sebab itulah dalam silibus matematik daripada form 3 kita dah belajar tentang kewangan. Kita dah belajar tentang kewangan. Ini realiti hidup. Kita tak masuk kos-kos lain. Kita tak masuk kos-kos lain. Okey. Jadi cikgu terus. Cikgu. Okey. Kejap. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Boleh, jelas. Okey. Jadi kita nak cakap ni, hidup kita ni penuh dengan hutang. Hidup kita penuh dengan hutang. Bukan zaman sekarang je, zaman dulu pun macam tu. Jadi sekarang kita nak masuk kepada ilmu kewangan. Ilmu kewangan dia ada 3 level. Cikgu tunjuk ni. Ilmu kewangan ada 3 level. 3 level. Okey, kenapa cikgu terangkan tentang 3 level ni? Kenapa cikgu terangkan tentang 3 level ni? Lebih 1 juta. Lebih 1 juta rakyat Malaysia tiada simpanan sebanyak RM1,000. Kita tak ada simpanan sebanyak RM1,000. Cikgu pergi kepada YouTube. Cikgu pergi. Ni ilmu tau. Ni ilmu. Kamu jangan ingat cikgu main-main pula. Okey, kita pergi kepada ilmu. Cikgu tak hentam. Okey, jadi dekat sini cikgu buka YouTube. Cikgu buka YouTube. Cikgu nak kamu nampak simpanan rakyat Malaysia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ini 5 bulan lepas. 80% daripada rakyat Malaysia keluar simpanan hujung bulan. Macam mana dia nak simpan lagi kalau tak ada simpanan? Dia dah keluar, dia simpan, dia keluar. Simpan, keluar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada Financial Faiz. Okey, kejap Financial Faiz. Melabur masa nak simpan, kenapa aku tak ada duit, jom melabur, kesilapan orang muda. Ini kalau kamu boleh buka, kamu buka. Okey, jadi dekat sini simpanan rakyat Malaysia dia ada 1,000. Kejap cikgu terlupa ada punya tajuk, main tajuk tu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu just highlight tajuk sahaja. Tajuk dekat sini kita cakap apa? 75% rakyat Malaysia tiada simpanan
walaupun RM1,000. Hutang cikgu dah tunjuk dah, hutang banyak. Sekarang ni orang tak ada simpanan. Tak ada simpanan walaupun RM1,000. Sebab tu masa PKP ramai angkat bendera putih. Ramai angkat bendera putih. Sebab dia tak boleh nak sara diri dia. Jadi sebab itulah ada 3 level ni cikgu nak ajar. Okey, level dekat sini dia ibarat piramid. Level dekat sini dia ibarat piramid. Yang pertama sekali, kamu tak boleh pergi kepada level 3 terus. Kita pergi kepada level 1. Level 1 adalah level simpanan. Level 1 adalah level simpanan. Level kedua adalah level perlindungan. Perlindungan. Level yang ketiga adalah level pelaburan. 3 level ni. 3 level ni sekarang ni ramai orang tak lepas lagi dekat level 1. Iaitu dia tak lepas lagi pada simpanan. Kamu bayang rakyat Malaysia 30 juta. 30 juta. 30 juta tadi dia kata 75%. Ada berapa juta yang tak ada simpanan walaupun RM1,000. Kalau kamu ada, kamu kena cakap apa? Kamu kena bersyukur. Okey, itu yang pertama. Simpanan dekat sini adalah lebih kurang kalau nak kukuh kewangan 6 bulan gaji. 6 bulan gaji. Okey, jadi contoh kalau gaji kamu 2,500, kamu kena ada simpanan sebanyak 15,000. Okey. Kemudian apa maksud perlindungan? Yang ini kita belajar masa form 3. Masa form 3. Kemudian perlindungan. Apa maksud perlindungan? Maksudnya insurans. Insurans kamu akan jumpa masa form 5. Lepas tu akhir sekali pelaburan. Pelaburan kamu jumpa juga masa form 3. Okey, jadi ini adalah ilmu kewangan yang cikgu nak tunjuk. Kenapa tiba-tiba masa sekolah menengah, pelajar sekolah menengah kena belajar bab kewangan. Okey. Jadi disebabkan kita nak masuk bab 10, ramai request nak masuk bab 10, cikgu akan terus pergi kepada bab 10. Okey, jadi ini adalah set induksi. Ini adalah awal-awal. Cikgu nak terang dekat kamu yang ini adalah erti kehidupan. Kemudian lepas tu tak ramai orang nak capai pelaburan. Kita panggil dia dekat satu level, nama dia bebas kewangan. Bebas kewangan. Maksudnya ramai yang gagal dalam merancang duit yang betul, merancang kewangan yang betul. Kadang-kadang bukan dia gagal, cumanya situasi tak mengizinkan. Kita tak boleh assume semua orang gagal walaupun dia ada ilmu dekat situ. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk kalau kamu rasa kamu dah boleh melabur dekat situ, kewangan kamu dah kukuh. Kukuh tak bermaksud tak tumbang. Maksudnya susah nak tumbang. Okey, habis. Itu adalah pengenalan untuk satu bab yang nama dia matematik pengguna. Dalam matematik SPM, matematik pengguna mesti masuk pada bahagian C. Maksudnya salah satu soalan mesti berkaitan matematik pengguna. Okey, matematik pengguna ada dekat 3 tingkatan. Form 3, Form 4 dan Form 5. Form 3 kita belajar tentang simpanan dan pelaburan. Matematik pengguna. Okey, Form 4 kita belajar tentang yang kita nak belajar ni pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan iaitu cara kita urus duit. Sebab tu cikgu ajar tadi. Form 3 kita masuk dia ada 2 bab, satu cukai, satu insurans. Okey, jadi hari ni, malam ni cikgu nak ajar kamu soal macam ni. Malam ni cikgu nak ajar kamu cara nak urus kewangan. Cara nak urus duit kamu. Bukan cikgu nak ajar lah, dah ada dalam buku teks. Cikgu olah
cikgu olah. Okey ke semua, nak dengar suara sikit? Alright tak alright? Ada lagi tak kat sini? Ada. Ada kan? Okey, jadi soalan-soalan berkaitan dengan pengurusan kewangan nampak panjang. Kita tengok kepada kita punya modul kertas 1 bahagian B soalan 11. Nampak panjang. Nampak panjang. Lepas tu kita pergi kepada skema kita. Kalaulah kita boleh faham cash flow, kita panggil dia cash flow. Cash flow. Dekat sini kita boleh jawab dengan mudah sahaja. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk masing-masing kalau tak jumpa modul, boleh buka WhatsApp dekat dalam grup. Dekat sini cikgu ada tunjuk dekat kamu apa yang dimaksudkan dengan pengurusan kewangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ada buku teks tak tu masing-masing? Ada buku teks tak? Ada. Ada kan? Okey, jadi cikgu nak kamu cuba bagi tahu cikgu apa proses pengurusan kewangan. Apa proses dia? Clarin dah belajar dah apa proses pengurusan kewangan? Sudah. Mengasingkan. Dennis, siapa Dennis? Mengasingkan. Okey. Apa? Mengasingkan. Mengasingkan. Itu Dennis belajar kat YouTube kan? Tak ada. Okey. Betul. Okey. Jadi proses pengurusan kewangan masing-masing boleh tengok di hadapan. Betul apa yang Dennis cakap. Inilah proses pengurusan kewangan. Betul dah mengasingkan tu. Tapi dia ada proses dia. Okey, jadi yang pertama sekali menetapkan matlamat kewangan. Cikgu ajar kamu. Okey, proses pengurusan kewangan. Kita tengok dekat depan. Ini adalah 5 proses cara kita nak uruskan kewangan. Pengurusan kewangan. Okey. Kalau cikgu cakap remaja dia suka topik cinta. Dia suka tentang topik cinta. Okey, bila kita bercinta, kita nak kahwin. Jadi, yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Okey, yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Ni contoh. Matlamat yang cikgu buat contoh sekarang ni adalah kahwin dengan pasangan kamu. Clarin ada pasangan dia. Dennis ada pasangan dia. Maksudnya kamu nak kahwin. Ini yang pertama. Ada matlamat. Ada orang matlamat dia nak kewangan, dia nak urus kewangan sebab dia nak sambung belajar. Ada orang matlamat kewangan dia sebab dia nak beli kereta. Ada orang matlamat kewangan dia sebab dia nak beli rumah. Sekarang cikgu buat kahwin. Sampai situ jelas ke? Nombor 1 boleh faham? Okey ke semua? Nak dengar suara sikit okey ke? Okey. Matlamat kita, ingat ni proses ni akan ditanya. Okey, matlamat kita kahwin. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Apa maksud dia? Maksud dia adalah duit kamu ada berapa sekarang ni? Duit ada berapa dalam poket? Duit ada berapa daripada kamu punya simpanan. Okey, contoh cikgu nak kahwin. Dalam duit cikgu, dalam poket simpanan cikgu ada RM5,000. Ini termasuk proses. Maksudnya kita nak kena analisa kita punya simpanan. Yang ketiga, ni tak kisah. Kamu nak beli apa-apa pun kamu ikut ni. Kamu nak beli mainan, kamu nak beli CD game, macam ni, pakai ni. Okey, yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Apa maksud pelan kewangan? Apa maksud pelan kewangan? Pelan ni lah yang paling mudah kita nak buat. Yang pertama, contoh. Matlamat kita nak kahwin. Bila kita nak capai?
Bila nak capai matlamat? Bila nak capai matlamat? Ni salin tahu, semua tahu. Bila nak capai matlamat? Okey, ni yang kita kena tanya diri kita dulu. Contoh, kita nak kahwin, sekarang ni bulan 1. Kita nak kahwin bulan 12. Okey, ni termasuk dalam kita punya perancangan. Okey, sekarang bulan 1. Okey. Jadi kita buat dalam jadual kita ada 12 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 kotak. Okey, sekarang kita dekat sini. Ni bulan 1. Kita nak kahwin bulan 12. Jadi apa perancangan kamu masa bulan 2? Apa perancangan kamu masa bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Kita cakap kahwin Okey. Jadi perancangan kamu bulan 2 kamu nak kumpul berapa banyak? Kamu kena tanya diri kamu. Nak kumpul berapa? Ini yang pertama, kumpul berapa setiap bulan. Dan kamu kena kaji macam mana kamu nak kumpul. Macam mana nak kumpul. Okey. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh dekat kamu. Kamu habis SPM, kamu buat Grab. Contoh, kamu buat Grab. Jadi, bila kamu buat Grab, kamu boleh tengok dekat situ, oh, dekat sini 1 bulan aku boleh dapat berapa. Okey, nak teruskan sampai bulan 12. Okey, berapa kat situ? Itu maksudnya kita ada plan kita. Kita ada planning kita. Kita bukan main taram je. Okey, lepas buat Grab, sambil-sambil tu buat apa? Buat bisnes kecil. Bisnes kecil-kecil. Sambil kita buat Grab, sambil bagi makanan, kak nak beli kuih ni, saya ada bawa kuih. Macam tu. Okey, itu maksudnya kita buat satu planning kita punya kewangan. Habis. Okey, kemudian yang keempat, kita buat. Kita tak boleh plan je. Kita buat. Kita kena buat apa yang kita plan. Contoh, kita plan nak buat Grab. Nombor 4. Kita bagi plan tu cantik dulu. Kita bagi plan cantik dulu. Lepas tu, nombor 4 baru kita buat. Okey. Jadi, bila kita dah buat nombor 5. Nombor 5. Kita kaji balik. Kita kaji balik. Yang kita buat ni jadi tak? Yang kita plan ni jadi tak? Contoh, kita buat Grab. Kita assume boleh kumpul sebanyak 1 bulan RM1,000. Bila kita buat, masa bulan pertama tu, kita buat analisa, kita kaji balik. Dapat tak aku kumpul RM1,000? Kalau tak dapat, maksudnya kamu kena patah balik pergi ke step nombor 3. Boleh faham ke semua? Itu maksudnya proses pengurusan kewangan. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya proses pengurusan kewangan. Cikgu nak soal. Okey, jawab sama-sama dengan cikgu. Proses pengurusan kewangan ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang tadi apa? Menetapkan matlamat. Ya, Menetapkan matlamat. Matlamat. Maksudnya kita punya matlamat apa? Beli CD game. Itu kita punya matlamat. Okey, yang kedua apa? Menilai kedudukan kewangan. Okey, kita cek simpanan kita. Kita cek simpanan kita. Menilai tu. Okey, yang ketiga apa? Membuat plan kewangan. Okey, kita planning kita punya duit. Kita plan kita punya duit. Kalau kamu nak beli sesuatu yang jumlah dia besar, memang kena planning. Okey, nombor 4 apa? Melaksanakan bulan kewangan. Okey, kita melaksanakan, kita buat. Kita buat. Okey, dan yang terakhir apa? Mengkaji semula. Ya, kita kaji balik.
Kita kaji balik. Inilah proses pengurusan kewangan. Maksudnya, cikgu nak kamu nampak, bila masa kamu kaji balik dan kamu rasa tak dapat capai, kamu kena pergi balik step nombor 3, ubah balik planning dekat nombor 3. Itu maksudnya proses pengurusan kewangan. Okey, tak kisahlah, kamu boleh aplikasikan ilmu ni dekat apa-apa je yang kamu nak beli. Okey, habis. Habis. Okey, ada orang dia tersilap plan. Ada orang dia tersilap plan, ada orang lagi teruk. Dia tak plan langsung. Contoh yang gegel ni, Clary semua, Michelle, Andi Sofia. Okey, nak kahwin, laki tu nak kahwin. Kamu tanya, bila nak kahwin? Itu pun tak boleh jawab. Tak payah. Maksudnya planning pun dia tak ada. Macam mana dia nak pergi kepada nombor 5? Okey, itu ilmu. Okey, habis. Itu maksudnya pengurusan kewangan. Okey. Habis dekat situ. Ingat, cikgu nak pergi ke poin yang seterusnya dah. Okey, kewangan dia ada 2 jenis. Kewangan dia ada 2 jenis. Yang pertama kita pergi kepada matlamat. Silap, matlamat ada 2 jenis. Satu jangka masa. Masa pendek dan masa panjang. Okey, masa pendek melibatkan tempoh masa yang sekejap. Masa panjang, contoh kamu nak kahwin tadi 12 bulan. Okey, masa pendek kamu apa? Masa pendek contoh kamu nak beli CD. Kamu nak beli CD game. CD game. Jadi nak beli CD game, nilai dia tu kecil. Jadi bila nilai tu kecil, kita boleh terus dapat. Jadi bila dia punya nilai tu kecil, kita terus dapat, dekat situ kita panggil jangka masa pendek. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Okey, jadi masing-masing jawab dengan cikgu. Ada yang tanya, cikgu apa perbezaan? Apa perbezaan yang boleh diukur dengan boleh dicapai? Okey, good question. Okey. Ada soalan, cikgu pindah sekejap soalan. Apa beza diukur dan boleh dicapai? Okey. Boleh dicapai maksudnya dia realistik. Perancangan yang realistik. Perancangan yang realistik. Contoh, kamu form 5 nak kumpul sebanyak 5,000. Boleh realistik lagi. Tapi bila cikgu nak pergi kepada bila cikgu nak pergi, saya form 5, saya nak kumpul sebanyak 1 juta ringgit. Dekat situlah kita ukur dia tak boleh dicapai. Dia tak realistik. Jadi kamu punya planning, semua yang kamu susun kena realistik. Contoh, kamu nak kumpul 100,000 ringgit. Tapi kamu tak kerja, tak realistik. Okey, sekarang kamu nak kumpul 100,000 ringgit. Kamu kerja. Kamu kerja buat apa? Kamu kerja buat stream, buat apa orang cakap? Buat kerja yang rendah-rendah. Kerja biasa-biasa, kita cakap rendah, kita cakap biasa. Gaji dia biasa-biasa. Contoh, kerja gaji dia 1.5K. Susah dia nak capai 100,000, nak bayar benda lain, nak bayar makan. Jadi dekat situ kita cakap tak boleh dicapai. Tak boleh dicapai. Okey, kita tukar kerja kita. Kita dapat satu kerja RM5,000. Nak capai 100,000. Susah juga. Dekat sini, itu yang dimaksudkan dengan realistik. Kita nak ukur dia. Kita nak ukur kita punya planning tu bagus ke tak bagus ke, kita tengok kepada realistik. Contoh dekat dalam poket kamu RM5. Kamu nak kumpul RM10,000. Tak kerja lagi. Itu tak realistik. Itu maksud dia. Okey. Jadi cikgu masuk balik kepada, semoga menjawablah kepada yang bertanya. Okey.
Okey, jadi cikgu pergi kepada matlamat. Matlamat dia ada dua. Kalau pendek, nilai dia kecil. Ingat tu je, nilai kecil. Kalau panjang, nilai dia besar. Nilai besar. Okey, jadi kita pergi kepada matlamat kewangan jangka pendek. Mana satu jangka pendek kat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Beli komputer riba. Yeah. Kita beli komputer riba, beli laptop. Laptop, kalau kita nak cakap, kita tak ada. Laptop ni, kalau kita pergi kepada duit, harga laptop adalah sebanyak paling orang kata yang dah 1K dah lepas dah. Maksudnya nilai dia tak terlalu besar. Okey, yang kedua apa? Oh, dia masa masuk. Yeah. Banyak. Mesin basuh pun 1K macam tu je. Kamu boleh buka Shopee. Kamu boleh buka Shopee. Okey, yang ketiga. Apa yang ketiga? Jangka panjang. Okey, bagus. Percutian. Percutian selalunya tak melibatkan kos yang tinggi lah. Selalu kalau orang bercuti paling-paling tak pun 1,000 je lah. Mengikut kamu punya keselesaan. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tak faham, kat sini kamu boleh Google. Percutian 3 hari 2 malam, RM300, RM500. Okey, jadi yang lain deposit rumah, harga dia besar. Jadi dekat sini kita panggil dia matlamat jangka panjang. Simpanan pendidikan anak-anak. Kita simpan ni. Anak kita kecil lagi. Jadi anak dia mula nak belajar di peringkat tinggi universiti selalunya 18 tahun ke atas. Jadi dekat situ itu adalah jangka masa panjang. Dan untuk majlis perkahwinan adalah 45,000. Majlis perkahwinan, cikgu cakap kat kamu, majlis perkahwinan memang jangka panjang. Tak ada jangka pendek kecuali kamu anak orang kaya. Tak ada hari ni bercinta esok kahwin. Tak ada. Majlis perkahwinan sekarang memang mahal. Okey. Jadi dekat situ kamu tanya diri kamu kalau yang lelaki bila nak kahwin. Kalau yang perempuan tanya yang lelaki bila nak kahwin. Kalau setakat setahun lagi, 2 tahun lagi, jadi dekat situ kita buat sesuatu biar ada matlamat. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi cikgu pergi kepada yang seterusnya. Okey, jadi dekat sini kita ada satu benda. Satu benda yang pernah ditanya dalam SPM, nama dia SMART. Nama dia SMART. Okey, tadi cikgu dah ajar proses pengurusan kewangan, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Lepas tu cikgu pergi kepada SMART. Apa maksud SMART ni? Bila nak guna SMART ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan, ni cikgu dah ajar tadi. Okey, SMART adalah matlamat kewangan. Proses pengurusan dia ada matlamat. Matlamat tu yang nombor 1 tu. Jadi yang nombor 1 tu, cara kita nak tengok matlamat kita guna kaedah SMART. Nanti dia tanya juga tau dalam exam tau. Senaraikan kaedah SMART. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjuk apa tu kaedah SMART. Okey, jadi dekat sini cikgu hurai. Cikgu hurai je lah. Okey, yang pertama, SMART dekat sini adalah bersifat khusus, tak bersifat general. Contoh, kalau cikgu cakap tadi kan, kalau kita cakap sesuatu yang bersifat khusus ni adalah sesuatu yang kita boleh senaraikan. Contoh kita nak beli kereta. Kita nak beli kereta. Kereta apa? Jenama apa? Berapa harga dia? Itu masuk khusus. Kalau cikgu cakap kereta je, itu general. Itu adalah general. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Cikgu akan tengok ni. Dalam proses pengurusan kewangan, dia yang pertama tu ada matlamat. Dalam matlamat ada 2 jenis. Satu, jangka masa. Jangka masa. Kita nak tengok matlamat tu boleh diukur. Yang pertama, jangka masa. Yang kedua, kita pakai kaedah SMART.
Okey, yang pertama khusus kita nak beli kereta. Kereta apa? Kereta apa? Kamu terus senaraikan apa? Kamu terus senaraikan jenis dia. Yang kedua, boleh diukur. Dekat sini bagaimana? Bagaimana? Apa maksud cikgu bagaimana? Okey, boleh diukur dekat sini kalau gaji kita 2,500, kita nak terus beli Mercedes, kat situ kita cakap tidak boleh diukur. Tak boleh diukur. Habis dekat M. Yang ketiga A, boleh dicapai. Boleh dicapai dekat sini maksudnya 2,500 tu 2,500 tu kamu ada gap. Ada gap. Yang mana kamu dengan 2,500 kamu nak beli kereta kancil kan? Kau cakap kancil kan? Ya, dia boleh dicapai. Kalau 2,500 nak beli Mercedes, payah. Okey. Okey. Jadi boleh diukur dan boleh dicapai ni boleh faham ke perbezaannya? Menjawab ke? Ke tak menjawab? Faham cikgu. Okey. Kalau tak menjawab, cikgu pergi kepada yang bawah. Okey. Alah, macam tu je lah. Sama je macam cikgu terang tadi. Okey, contoh kan. Cikgu nak beli kereta. Kereta, cikgu terus senaraikan kan. Kereta Viva. Okey, itu adalah S cikgu. Cikgu terus senaraikan kereta Viva, jenama apa? 2015. Okey. Yang kedua, apa maksud boleh diukur? Kalau kita tengok dekat sini, maksud boleh ukur adalah kita tahu duit yang diperlukan. Sama je tadi. Tahu harga. Tahu duit dia. Yang ketiga boleh dicapai dengan gaji kita, dengan gaji kita boleh tak capai harga yang M ni? Daripada gaji kita bandingkan dengan harga tadi. Okey, yang keempat kena realistik. Kalau 2,500 nak beli Mercedes tak realistik. Maksudnya kita kenalah berpijak di alam nyata. Yang nombor 5, tempoh masa. Walaupun kamu kena setkan tempoh masa sebulan nak kumpul berapa banyak. Itu maksudnya tempoh masa. Maksudnya berapa lama nak dikumpul. Berapa lama nak dikumpul. Jadi nak senang cerita, ini adalah tentang apa? Ini cikgu cakap ni, ini cikgu ubah. Ini adalah tentang apa? Ini adalah tentang berapa. Ini adalah tentang bagaimana. Bagaimana. Ini adalah tentang bila. Dan ini nyata ni adalah orang cakap apakah? Nyata ke tak? Okey. Habis. Boleh faham ke dekat sini cikgu tunjuk? Boleh. Cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini khusus boleh diukur, boleh dicapai. Okey. Jadi cikgu nak semua orang cuba selesaikan soalan nombor 1. Bagi tahu apa khusus dia. Bagi tahu cikgu boleh diukur bahagian mana, boleh dicapai bahagian mana, bersifat realistik bahagian mana, tempoh masa bahagian mana. Daripada penjelasan soalan nombor 1, cuba buat. Atau hantar dekat cikgu. Cikgu bagi masa. Cuba buat. Cuba selesaikan. Nak tengok. Faham tak? Okey, cuba buat cikgu tunggu.
Cikgu bagi lagi 3 minit. Dennis, agak-agak boleh buat tak Dennis? Boleh ke Dennis? Cuba. Okey. Zarif, agak-agak boleh buat tak Zarif? Tak, Cikgu. Boleh buat tak soalan nombor 1 ni? Tak yakin. Tak apalah, cuba buat dulu. Nanti cikgu tunjuk boleh? Boleh. Okey. Cikgu tunggu kat WhatsApp Clarin, boleh buat tak Clarin? Sedang mencuba. Sedang mencuba. Okey, baik. Cikgu nak tengok masing-masing cuba buat tau. Ya, betul. Realistik tu saya kena kira dulu. Betul. Kena kira. Kena kira. Kalau tak capai 5,000 tu maksudnya tak realistik. Cikgu tunggu cuba buat tau. Realistik cikgu sebab dia nak beli kelengkapan dia pandai. Betul. Okey, betul. Pandai. Cikgu tunggu lagi 2 minit tau. Lukman dapat buat ke Lukman? Amir dapat buat ke Amir?
Tengah mencuba cikgu. Tengah mencuba. Okey, okey. Cikgu bagi lagi 3 minit 3 minit. Oh, belum juga. Amar ada, Amar? Clarin, dahsyat ke Clarin? Sudah, tinggal menghantar. Okey. Zarif dah buat ke Zarif? Baru nombor 4. Nombor 4 Okey, 1 minit lagi tahu semua. Cikgu tunjuk cara mudah je, jangan risau. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu akan tunjukkan dekat depan macam mana nak buat. Jadi masing-masing tengok ni. Cikgu akan tulis balik. Apa, berapa, bagaimana, apakah, bila. Cikgu tulis sebalik Apa, berapa, bagaimana. Lepas tu ini apa? Apakah? Ini apakah? Kemudian yang terakhir berapa lama? Okey, jadi masing-masing boleh tengok soalan di hadapan. Okey, cikgu akan jawab. Yang dah tengah buat, tengah hantar je tau. Puan Suhaila ingin membeli set kelengkapan rumah. Dekat sini dia nak beli set kelengkapan rumah. Kelengkapan rumah. Jadi dekat sini bila kamu dah jawab set kelengkapan rumah tu ada dalam perkataan kamu dikira betul. Okey. Habis bahagian khusus. Yang kedua, berapa? Dekat sini kalau kamu cakap berharga RM4,000 dikira betul. Bagaimana? Bagaimana Puan Suhaila tu nak capai? Okey. Puan Suhaila nak capai adalah dia simpan sebanyak RM430 RM430 dari dia punya gaji RM5,000. Sebanyak dekat sini kita boleh cakap apa? Kalau kita cakap gaji kita dekat sini dia boleh dicapai bagaimana 450 daripada 5,000. Dia boleh. Jadi dekat sini kalau kamu tak yakin kamu kira. Kamu boleh buat kiraan. Selama 10 bulan kamu boleh masukkan juga kalau nak tak yakin juga. Kamu tu boleh masuk juga. Selama 10 bulan. Maksudnya 430 darab dengan 10 kita akan dapat RM4,300. Jadi harga dia RM4,000 sahaja.
Jadi dia simpan macam tu. Yang kiraan ni kamu pakai, kamu nak jawab kepada soalan yang nombor 4. Apakah realistik? Realistik ke nak capai dengan cara dia tadi yang boleh dicapai tu? Realistik ke? Okey, realistik. Sebab apa? Sebab 430 darab 10 kita dapat 4,300. Jadi dekat sini kamu boleh buat realistik. Dan yang terakhir, tempoh masa 10 bulan. Ini adalah keyword. Kenapa cikgu bagi keyword? Sebab jawapan setiap orang lain-lain. Cumanya ini perkataan ni adalah keyword dia. Spesifik apa set kelengkapan rumah. Boleh diukur berapa? 4,000. Cuba kamu bayangkan kamu nak beli kereta. Tapi kamu tak tahu harga dia. Kamu tak boleh nak ukur. Kamu tak boleh nak setkan dekat diri kamu kena simpan berapa. Kamu kena simpan berapa lama. Kamu tak boleh nak ukur. Jadi, boleh diukur bila kita tahu sesuatu harga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak capai. Dekat sini cara dia nak capai adalah disimpan 430 dari RM5,000. Itu pun dah betul. Kalau nak tambah lagi selama 10 bulan pun okey juga, tiada masalah. Nombor 4, apakah boleh dicapai? Buat kiraan. 430 darab dengan 10 dia dapat kumpul sebanyak RM4,300. Jadi dia nak kumpul RM4,000, jadi dia dikira sebagai realistik. Yang kelima, tempoh dia berapa lama, iaitu 10 bulan. Jelas ke semua tentang kaedah SMART dekat sini? Boleh faham? Boleh, Okey ke? Nak dengar suara sikit, okey ke? Okey, cikgu. Okey, bagus. Bagus. Nisa mana Nisa? Okey. Habis soalan dekat depan. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 2. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak ramai sikit jawab. Cuba buat soalan nombor 2. Ingat, apa bahagian khusus, berapa boleh diukur, boleh dicapai, bagaimana boleh dia nak capai tu. Realistik, apakah realistik ataupun tidak. Dan akhir sekali, tempoh. Cuba jawab soalan nombor 2. Cikgu dah terang dah tadi. Cuba jawab balik soalan nombor 2. Okey, cuba jawab soalan nombor 2. Saya mungkin bagus, pandai. Okey, bagus, pandai. Cuba buat tau.
Cikgu, Ya? saya nak pergi toilet je. Ha? Pergi toilet je. Okey. Ani Sofia ada ke di sana? Okey, bagus. Ada cikgu. Okey, Ani Sofia dapat buat tak tu? Danish, boleh buat tak Danish? Boleh keluarkan tak? Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu minta maaf tau sebab cikgu pergi laju sikit. Okey. Jadi yang tengah buat tu boleh je terus buat. Cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja ya. Okey. Khusus dekat sini bermaksud, kalau tak faham spesifik, khusus ni adalah tak general, tak bersifat general. Sekarang ni kalau cikgu tulis bercuti sahaja, salah. Siapa yang tulis bercuti sahaja dikira salah. Sebab apa? Sebab tak khusus. Bercuti boleh balik kampung, boleh pergi pantai, boleh pergi jumpa mak ayah. Maksudnya bercuti apa? Jadi dekat sini dia cakap bercuti di Pulau Redang. Bercuti di Pulau Redang. Jadi dekat sini kamu dah dapat markah. Kemudian berapa? Okey. Jadi dekat sini dibagi tahu dah berapa. Kos bagi percutian adalah sebanyak RM1,450. Maksudnya dia dah boleh ukur. Bila kita tahu harga, baru kita boleh ukur. Yang ketiga, boleh dicapai. Boleh dicapai ataupun tak boleh dicapai, dia adalah tentang bagaimana. Bagaimana dia nak capai, nak bercuti di Pulau Redang dan masa tu duit poket dia ada RM1,450. Jadi macam mana dia nak capai dekat sini adalah dia simpan sebanyak RM280 sebulan. Okey. Jadi realistik ke tak? Nak tahu realistik ke tak 280 disimpan berapa lama? 6 bulan. Okey, 280 darab dengan 6, kita dapat 1,680. Jadi sekarang kita punya kos 1,450. Jadi kita cakap dia adalah realistik. Okey, yang terakhir tempoh dia. Tempoh dia adalah selama 6 bulan. Jadi inilah jawapan bagi kelima-lima kaedah SMART ni. Boleh faham ke semua? Cikgu tunjuk kat depan ni. Dapat jawab? Dapat. Okey. Nisa dapat kan? Nisa dapat kan? Bagus Nisa.
Amira dapat Amira? Dapat cikgu. Okey. Ni nombor 2. Ni kaedah SMART tau. Kaedah SMART. Ingat? Ingat. Okey, macam mana timbulnya kaedah SMART tu? Kaedah SMART tu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris dia. Macam mana? Tak nampak? Okey, cikgu tunjuk dekat depan. Kalau kamu tak nampak kaedah SMART ni, cikgu tunjuk dia berada di sini. Okey, tengok Okey, yang pertama adalah S. S untuk specific. M, measurable. A, attainable. Lepas tu R, realistic. Kemudian T, time bound. Time bound. Okey, jadi itu adalah datangnya perkataan kaedah SMART. Habis kaedah SMART. Kita nak masuk kira-kira sekejap tau lepas ini tau. Okey, habis. Okey, jadi kita dah belajar kepada tajuk SMART dah. Kita dah buat dah. S apa, M apa, A apa, R apa dan T tu apa. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan kita yang seterusnya. Sekejap Okey, kita nak menilai kedudukan kewangan. Okey. Okey, kalau siapa ambil akaun ni senanglah. Okey, kita nak menilai kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan. Okey, jadi masing-masing nak nilai kedudukan kewangan ada 2 je. Ada 2 perkara saja. Masing-masing tengah ada tak kat sini? Nak dengar suara sikit? Ada ke? Ada. Okey. Okey, nak nilai kita punya kedudukan kewangan. Yang pertama, kita kena tengok aset. Yang kedua, kita kena tengok liability. Liability. Apa maksud aset? Apa maksud liability? Nisa, apa maksud aset, Nisa? Nisa, apa maksud aset? Saya tidak tahu. Tak tahu. Okey. Clarin, apa maksud aset, Clarin? Tak tahu. Tak tahu. Michelle, apa maksud aset, Michelle? Tak tahu cikgu. Tahu. Last cikgu nak tanya Danish, apa maksud aset, Danish? Hasil. Aset. Apa maksud aset? Barangnya Tak tahu. tak tahu. Tak tahu. Okey. Tahu cikgu tunjuk kan? Aset adalah sesuatu yang mendatangkan duit. Liability adalah berlawanan daripada aset. Sesuatu yang keluarkan duit. Okey, aset ni hanya dipanggil apabila benda tu dapat generate kita punya income. Ingat, aset hanya generate income. Generate income. Okey, liability adalah kita cakap sesuatu yang menyebabkan kita keluarkan duit. Okey, cikgu ambil contoh mudah. Bila kamu beli kereta, masing-masing boleh tengok kat depan. Bila kamu beli kereta, kamu kena bayar bulan-bulan. Kamu kena bayar, contoh beza kan, beza 500 sebulan. Bayar 500 sebulan, bayar 500 sebulan. Jadi kereta kamu akan jadi
liability. Boleh ke nak jadikan dia aset? Boleh. Bila kamu beli kereta RM500, kamu bagi sewa kereta sebanyak RM600. Jadi dekat situ yang kita nak faham sekarang. Kita nak nilai kedudukan kita punya kewangan. Jadi semua perkara yang aset tak semestinya dia boleh jadi aset berterusan. Semua perkara dalam liability tak semestinya dia liability sepanjang masa. Salah. Dia bergantung kepada cara kamu gunakan. Bergantung kepada cara kamu gunakan. Cikgu bagi contoh mudah kereta. Kereta adalah satu perkara yang dia boleh jadi dekat aset dan liability. Bergantung cara kamu guna. Cara kamu guna, kalau kamu nak bawa dia saja-saja, jadi kamu keluarkan dia duit RM500 setiap bulan, jadi itulah liability kamu. Senang cerita, liability adalah tanggungan. Okey. Kereta. Kamu dah beli banyak-banyak kereta, kamu bagi sewa. Kamu beli 500, tapi kamu bagi sewa RM600. Jadi dekat situ akan jadi aset kamu. Okey. Jadi itulah cara dia. Kita nak tahu aset dengan liability tu apa. Aset adalah sesuatu yang bagi kita duit. Liability adalah sesuatu yang menyebabkan kita keluar duit. Jelas ke Clary? Boleh faham? Jelas cikgu. Dennis, boleh faham Dennis? Boleh. Okey, baik. Jadi aset adalah sesuatu yang kita letak nilai dia positif. Liability adalah sesuatu yang kita letak dia negatif. Cash flow. Cash flow adalah menilai kedudukan kewangan. Cash flow adalah bila kita dah bandingkan aset dengan liability kita, duit kita tetap positif. Itu maksudnya cash flow kita bagus. Kalau kita dah bandingkan, kita dah beli rumah, beli kereta, lepas tu kita masuk gaji kita dapat akhir sekali negatif. Itu maksudnya cash flow kita teruk. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak tengok aset dengan liability. Sebelum cikgu nak masuk kepada pengiraan, cikgu nak kamu tentukan dulu mana satu aset, mana satu liability. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan. Cikgu nak kamu dapat nilai mana satu yang sebabkan duit masuk, mana satu yang sebabkan duit keluar. Aset duit masuk, aset adalah duit masuk, liability adalah duit keluar. Okey, cuba selesaikan. Cuba selesaikan. Bagi tahu cikgu mana satu aset, mana satu liability. Ya, betul. Aset dan liability adalah tentang aliran tunai. Pandai. Nanti kita nak jawab kertas 2 sekejap lagi.
Okay, cuba buat tau. Cikgu nak kamu boleh beza. Cikgu bagi 2 minit lagi. Buat je tahu. Nanti cikgu bagi tahu. Kenapa dia asset, kenapa dia liability. Okey, 1 minit lagi. Ada kawan nak masuk. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan buat soalan di hadapan. Jadi yang tengah buat tu buat je, cikgu akan tunjukkan. Zarif dah siap belum Zarif? Tengah buat yang duit keluar. Okey. Okey, jadi cikgu akan terangkan tau. Cikgu ada lagi setengah jam tau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Aset ni duit masuk, dividen saham. Bila kita dapat dividen saham? Dividen saham adalah apabila kita melabur. Kita labur sebanyak RM1,000 dalam syarikat. Akhir tahun syarikat tu untung. Bila untung kita panggil dia dividen. Contoh dividen sebanyak 1%. Jadi daripada 1,000 dapatlah 1% naik. Jadi dekat sini kita panggil dia dividen saham adalah aset. Kemudian bayaran sewa rumah. Kita keluarkan duit kita untuk bayar sewa. Jadi dekat sini ni adalah liability kita. Bayaran sewa rumah. Commission. Commission atau nama lain dia adalah bonus. Jadi dekat sini commission adalah benda yang masuk dalam poket kita. Bil kad kredit. Bil kad kredit adalah liability. Kenapa? Kad kredit digunakan untuk kita berhutang. Kita pinjam bank pakai kad kredit. Jadi bila kita pinjam RM5,000, kita mungkin kena bayar mengikut peratusan. Boleh jadi kita bayar RM5,020. Bergantung kepada kita punya agreement. Kad kredit tak ada kamu pinjam RM5,000 bayar RM5,000. Tak ada. Bank bukan perkhidmatan. Bank bukan amal jariah. Dia tak buat amal jariah atau bank ni tahu. Bank adalah sesuatu organisasi untuk mengaut keuntungan. Jadi bila kamu pinjam sesuatu daripada bank, kamu tak akan dapat balik
daripada jumlah yang kamu pinjam tu. Contoh 5,000. Kamu takkan balik bayar 5,000. Selalunya lebih sikit. Okey. Sewa rumah diterima. Okey, kita sewa rumah terima ni macam kita bagi sewakan rumah kita dekat orang lain. Jadi dekat situ sewa rumah diterima setiap bulan kita boleh kutip. Okey, masuk duit sewa dalam kita punya poket. Itu kita panggil pelaburan hartanah. Okey, saham syarikat. Saham syarikat adalah kita punya aset. Saham adalah sesuatu kita panggil shareholder. Shareholder. Okey, wang simpanan. Wang simpanan adalah sesuatu aset. Wang simpanan adalah sesuatu aset. Kenapa? Kenapa? Okey, kalau kita simpan dalam bank kita, kalau kita simpan dalam bank kita, RM10,000. Cubalah kamu simpan dalam bank kamu. Kalau ada bank, tak kisahlah bank apa-apa pun. Nanti setiap tahun dia akan ada satu bonus daripada kamu simpan. Makin banyak kamu simpan, makin tinggi bonus kamu. Okey. Pinjaman bank. Macam cikgu cakap tadi, bank bukan perkhidmatan amal jariah. Jadi dekat sini adalah pinjaman bank. Okey, bayaran. Silap. Cikgu minta maaf. Cikgu tertukar. Okey, pinjaman bank. Lepas tu bayaran bulanan kereta. Bayaran bulanan kereta. Okey. Jadi dekat sini ada dua perkara. Ada dua benda. Wang simpanan dan simpanan tetap. Okey, cikgu akan tunjuk kat kamu simpanan tetap yang tadi. Cikgu tertukar. Simpanan tetap yang bila kita masukkan duit simpan kita ke dalam bank, nanti dia akan naik. Dia akan naik ikut bonus kita. Wang simpanan adalah pada liability. Kenapa? Sebab dia tak simpan dalam bank. Kenapa dia jadi liability? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa dia jadi liability? Zarif, kenapa wang simpanan jadi liability? Nisa, kenapa wang simpanan jadi liability? Sebab satu hari nanti kita akan keluarkan dia juga. Bukan. Salah. Bukan. Wang simpanan ni dia tak simpan dalam bank. Jadi bila dia tak simpan dalam bank, kamu kena ingat sesuatu. Nilai duit ni berubah. Nilai wang ringgit ni berubah. Okey. Kalau kita bandingkan atuk kita punya RM1 dengan RM1 zaman sekarang, nilai atuk kita punya RM1 lagi mahal berbanding RM1 kita sekarang. Jadi sebab itulah kita ada sesuatu yang nama dia inflasi. Nama dia inflasi. Contoh, kamu ada RM10, cuba kamu simpan RM10. RM10 sekarang boleh beli 5 barang. Mungkin 2-3 tahun depan RM10 RM10 kamu boleh beli satu barang. Itu maksudnya liability. Itu maksudnya liability. Okey. Jadi habis dah dekat situ. Jadi dekat sini kita belajar cara nak kategorikan mana satu aset. Aset tu yang menyebabkan duit masuk. Dan mana satu liability. Liability adalah sesuatu yang menyebabkan duit tu keluar. Jadi yang ni kamu kena faham. Walaupun kamu tahu aset tu masuk. Tapi kalau kamu tak faham terms dividend, terms commission, itu susah juga. Nanti kamu nak jawab. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Jelas, cikgu. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada cash flow. Kita pergi kepada cash flow. Ni pun sama. Pembelanjaan tetap adalah satu, tak apa cikgu terang dulu. Perbelanjaan tetap adalah kita panggil dia antara kita punya keperluan. Perbelanjaan tetap. Ni senang cerita, cikgu bagi tips. Adalah kita punya kehendak. Okey. Jadi bila kamu nak bandingkan mana satu perbelanjaan tetap, mana satu perbelanjaan tak tetap, kamu tengok keperluan dengan kehendak.
Okey. Jadi dekat situ kita pergi terus kepada cash flow. Kamu pening tak perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tak tetap ni? Okey, cikgu tunjuk Perbelanjaan. Perbelanjaan adalah sesuatu yang menyebabkan kita keluar duit. Keluar duit. Dia terbahagi kepada dua, tetap. Dan lagi satu, tidak tetap. Tidak tetap. Jadi tetap ni bila? Tetap ni contoh, setiap bulan kamu nak kena beli ayam seekor. Okey, jadi tetap adalah sesuatu perbelanjaan yang konsisten. Konsisten. Selalunya tetap apabila dia melibatkan keperluan untuk hidup. Untuk hidup. Contoh kamu punya sewa rumah, kamu punya bayaran kereta, kamu punya makanan, itu tetap. Tak tetap. Tak tetap ni tidak konsisten. Tidak konsisten. Maksudnya bulan ni kamu bayar, bulan depan tak payah bayar pun tak apa. Bulan depan lain sekali tak payah bayar pun tak apa. Itu maksudnya tak konsisten. Selalunya tidak tetap adalah kehendak. Dekat mana kita beli jarang-jarang. Okey. Jadi ni nota daripada cikgu. Okey, habis untuk perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Bila nak masuk cash flow ni? Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan G. Ada lagi tak orang kat sini ni nak dengar suara sikit? Ada lagi ke? Ada. Okey, bagus. Okey, langkah mewujudkan pelan kewangan. Okey, jadi langkah mewujudkan pelan kewangan ni cikgu terang dekat kamu. Ni last tau. Lepas ni kita nak masuk kira-kira. Sebenarnya cikgu nak masuk dah. Okey, kamu boleh buka buku teks. Ini adalah langkah mewujudkan pelan kewangan. Ini satu. Ini dua. Mana langkah dia? Ni. Okey. Ini adalah langkah mewujudkan pelan kewangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ke depan ni penjelasan yang terakhir lah. Cikgu akan terangkan. Cikgu ada masa 20 minit je lagi. Okey, langkah mewujudkan pelan kewangan. Cikgu terang 10 minit. Lepas tu cikgu buat rumusan. Lepas tu habis dah kelas kita. Cikgu nak kamu tengok dekat depan. Sebab yang ini adalah selalunya kadang-kadang dia masuk juga. Okey, langkah mewujudkan pelan. Sekarang kita bahagian pelan. Kita bahagian pelan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi pelan kewangan dekat sini adalah planning phase. Dekat mana di bahagian merancang. Merancang. Jadi merancang dekat sini. Yang pertama, kita kena ada tujuan kita. Kita kena ada tujuan kita. Okey. Tujuan kita terbahagi pula kepada dua. Sama ada kita punya perancangan kewangan tu, matlamat kita tu untuk matlamat jangka masa pendek. Kalau matlamat jangka masa pendek, benda yang kita boleh capai dengan sekejap. Selalunya harga dia murah. Okey, kalau jangka masa panjang, selalunya melibatkan harga yang tinggi, nilai duit yang tinggi. Itu nombor satu, iaitu tentang tujuan. Nombor dua, kita buat anggaran awal. Macam cikgu cakap tadi ya. Okey, daripada per bulan, kamu boleh kumpul berapa. Okey. Jadi contoh kahwin. Kahwin tu jangka masa jauh, jangka masa panjang. Kita buat anggaran awal.
aku kena kumpul 40 ke 45,000 macam tu. Okey, mengira. Okey, itu yang pertama anggaran. Yang ketiga, kita tengok simpanan bulanan untuk capai anggaran tu. Daripada bulan 1 nak pergi kepada bulan 10, berapa duit kita ada untuk capai kewangan tu. Untuk capai matlamat tu. Contoh, sebulan simpan 1,000, sampai tak? Okey. Okey, nombor 4, analisis tabiat perbelanjaan kita. Maksudnya apa tabiat ni? Tabiat ni daripada segi kita punya keperluan dan kita punya kehendak. Tabiat dia tak boleh lari daripada dua jenis ni. Okey, 5, tempoh masa nak capai matlamat tersebut. Bagi realistik. Contoh nak kumpul 1 juta sehari, tak realistik. Okey. Nombor 6, strategi pendapatan. Okey, maksudnya kita ada strategi kita. Macam mana kita plan untuk capai kewangan tu. Kita ada strategi buat kerja lebih, buat kerja lebih ataupun tak buat kerja lebih. Jadi daripada strategi ni kamu kena faham pendapatan ada 2 jenis. Sabar kamu pernah sabar Okey, pendapatan yang pertama aktif. Aktif adalah pendapatan yang kita kena bekerja baru dapat duit. Yang kedua pasif. Pasif adalah satu pendapatan yang kita tak perlu kerja pun kita dapat duit. Sebagai contoh, kita pandai trade saham. Kita trade, kita masukkan duit je, kita tunggu graf tu naik, tiba-tiba commission masuk. Habis. Itu kita panggil pendapatan pasif. Okey, banyak cikgu. Okey, jadi untuk yang cikgu ajar ni semua, cikgu akan buat rumusan. Kamu tengok betul-betul. Okey, yang pertama sekali, cikgu nak buat rumusan. Yang pertama, kita ada di bahagian pengurusan kewangan. Cikgu terus buat ni simpulkan. Jadi dalam bahagian pengurusan kewangan, dia ada 5 langkah. Dia ada 5 langkah. Jadi yang pertama adalah yang kita pergi kepada yang awal-awal tadi. Yang awal-awal tadi. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Dah nak habis dah. Okey, ni. Yang pertama kita punya matlamat. Matlamat kewangan. Yang kedua adalah kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan. Yang ketiga, masing-masing boleh tengok pelan kewangan. Pelan kewangan. Yang keempat, kita punya perlaksanaan. Dan akhir sekali, kita buat kajian. Okey, jadi dalam matlamat kewangan ni pula, dia ada 2 jenis. Matlamat kewangan panjang dan matlamat kewangan pendek. Okey. Jadi daripada matlamat kewangan dia ada 2. Jangka masa. Jangka masa. Yang pertama, jangka masa pendek. Yang kedua, jangka masa panjang. Jadi kita punya matlamat kewangan ni daripada jangka masa ni, kita nak dapatkan matlamat yang bagus, kita kena rujuk kita punya SMART. S untuk spesifik, khusus. M untuk measurable, boleh diukur. A untuk boleh diukur. Aku lupa. Attainable, boleh dicapai. R untuk realistic, T untuk tempoh masa. Okey, habis dekat situ,
kedudukan kewangan. Dekat sini kita belajar aset dan liability. Yang pertama. Yang kedua, dalam kedudukan kewangan, kita ada jenis perbelanjaan. Yang pertama, tetap. Yang kedua, tidak tetap. Tidak tetap. Okey. Jadi, akhir sekali untuk pelan kewangan. Pelan kewangan itulah yang kita belajar tadi. Pelan kewangan itulah yang kita belajar tadi, iaitu 6 langkah. 6 langkah. 6 langkah. Okey. Nak cikgu. Okey. Bab ni memang kena banyak bercakap. Kamu tak banyak mengira bab ni. Okey, semua boleh faham ke semua? Cikgu Clarin ada lagi tak Clarin? Ada. Okey. Jadi untuk semua orang Nisa ada lagi tak Nisa? Hilang dah. Dennis ada lagi tak Dennis? Oh, Hilang. dah. Okey. Cikgu minta maaf semua. Memang bab ni tak banyak sangat mengira. Kita tak masuk lagi bahagian mengira kita. Okey. Jadi sebenarnya yang kita belajar ni dia daripada 5 ni tau. Daripada 5 ni. Cikgu ulang balik daripada awal Okey, kita belajar 5 benda je. Kita belajar 5 benda sahaja. Yang pertama, kita belajar dalam pengurusan kewangan, kita punya matlamat. Matlamat kewangan kita ni senang cerita, cikgu nak kamu faham dia tentang tujuan. Tujuan kamu punya duit adalah untuk apa? Jadi, dalam bab ni, tujuan tu dia dibahagikan kepada 2 jenis tujuan. Yang pertama, jangka masa pendek. Tujuan yang melibatkan kos rendah. Yang kedua, tujuan jangka masa panjang. Apabila melibatkan kos yang tinggi, dia dikira sebagai jangka masa panjang. Jadi, smart. Daripada kita punya tujuan, tak kisahlah jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, kita nak tengok matlamat kita tu kukuh ataupun tak kukuh, kita guna kaedah SMART. Yang kita buat tadi. Habis. Bila dah habis SMART, baru selesai nombor 1. Baru selesai yang nombor 1. Yang kedua, kedudukan kewangan. Maksudnya kita nak cek simpanan kita ada berapa banyak. Jadi dalam bab 10 dia nak kita tahu, nak tengok kedudukan kewangan kita macam mana, dia nak kita faham tentang aset dan liability. Aset apabila duit masuk, liability apabila duit keluar. Itu adalah aset dan liability. Daripada situ kita boleh tengok kedudukan kewangan kita dekat mana. Lebih aset atau lebih liability. Habis dekat situ. Itu adalah tentang aset dan liability. Yang kedua, kita tak pergi kepada perbelanjaan bulanan. Perbelanjaan berbeza dengan aset dan liability. Perbelanjaan adalah sesuatu yang kita keluar hari-hari. Boleh jadi hari-hari. Boleh jadi minggu-minggu. Boleh jadi bulan-bulan. Bermakna dah sah-sah perbelanjaan berada pada liability. Jadi, kita nak kurangkan perbelanjaan. Kita nak kurangkan, kita tak boleh main kurang je. Kita kena tengok mana yang tetap. Tetap adalah perbelanjaan keperluan.
keperluan. Tidak tetap selalunya tentang kemahuan. Kena faham tu. Okey, habis. Habis. Bila kamu faham tentang aset dan liability, di bawah liability ada perbelanjaan, tetap dengan tak tetap pula, habis dah tentang kedudukan kewangan kamu. Yang ketiga, pelan kewangan. Dia ada 6 langkah. 6 langkah yang cikgu nak tunjuk ni adalah dekat sini. Yang pertama, 6 langkah dekat sini adalah kita punya tujuan. 6 langkah planning phase. Kita panggil planning phase. Okey, yang kedua, lepas kita ada tujuan, kita ada anggaran harga. Anggaran harga. Yang ketiga, kita kena tengok kiraan simpanan kita. Kiraan simpanan, macam mana simpanan tu nak sampai kepada anggaran tu. Okey, yang keempat, analisis kita punya tabiat. Tabiat belanja. Okey. Dan menetapkan tempoh masa. Nombor 5, tempoh masa. Dan akhir sekali, kita nak kena tengok strategi kita. Strategi kita. Mana tahu boleh naik, boleh cepat ataupun lambat. Okey, ini adalah pelan. Okey, mesti ngantuk kan? Cikgu minta maaf. Memang bab ni, bab 9 dengan bab 10 banyak sangat penerangan berbanding pengiraan. Clarin boleh faham ke ni, Clarin? Boleh cikgu. Ya, Clarin tak ngantuk? Ke dah ngantuk dah? Boleh lah. Ngantuk lah sikit. Okey. Ini cikgu dah ringkaskan apa yang ada dalam bab ni. Okey, jadi dekat sini dalam pelan kewangan, lepas tu perlaksanaan ni dia jatuh dekat sini. Perlaksanaan adalah kita punya kiraan. Kiraan ni adalah kita punya perlaksanaan tau. Melaksanakan pelan kewangan. Maksudnya kita nak kira. Perlaksanaan ni untuk mengajar dalam masa 5 minit memang tak sempat. Perlaksanaan adalah kiraan. Kiraan. Kiraan ni lah yang masuk kepada kamu punya modul. Yang ini adalah perlaksanaan. Ini adalah perlaksanaan kamu. Kamu kena kira. Sama ada kamu punya income lebih liability ataupun lebih kamu punya asset. Okey. Itulah cara dia. Okey, jadi dekat situ cikgu harap jelaslah untuk bab 10. Okey, ada tak nak tanya cikgu? Kat sini ada tak nak tanya cikgu? Okey, jap masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Ke dah ngantuk, dah tidur tu. Cepat-cepat buka kamera. Clarin ngantuk tak bab ni? Berilisa, bab ni ngantuk tak Berilisa? Ngantuk kan? Ngantuk sikit. Wah Farisha dah belajar ke bab ni kat sekolah? Baru masuk cikgu. Oh, baru masuk. Dah sampai mana dah? Still dok belajar pasal punya langkah planning proses. Oh, proses. Clarin mesti dah belajar bab ni Dah exam dah? Okey. Yang lain. Berilisa dah belajar dah ni kat sekolah? Oh, belum lagi. Tapi Berilisa sedialah dekat sekolah. Berilisa pakai spek hitam. Nanti ngantuk. Okey. Ani Sofia. Mana Ani Sofia? Ani Sofia dah belajar dah bab ni kat sekolah? Ini.
Mana lagi ni cikgu nak? Belum Ni cikgu, Danish. belum. Ani Sofia dah belajar ke bab ni dekat sekolah? Belum. Belum. Ani Sofia dah exam belum? Belum. Bulan 1 ni. Oh, bulan 1. Okey. Semoga nanti Okey, bagus. Emira dah belajar dah bab ni dekat sekolah? Belum cikgu. Belum. Ngantuk tak Emira? Sikit lah. Michelle dah tertidur ke Michelle? Belum cikgu. Belum. Michelle boleh faham ke yang cikgu jelaskan tu? Boleh. Michelle dah belajar dah bab ni dekat sekolah? Belum. Oh, belum juga. Okey, jadi kalau kamu dah belajar, kamu belum, kamu ni nota ringkas ni tahu cikgu bagi ni adalah nota ringkas. Okey. Jadi cumanya nak menerangkan tu bila dia bermain dengan orang kata definisi bagi setiap perkataan, cikgu nak kena jelaskan tu lambat sikit. Okey. Danish ada tak dekat situ Danish? Ada. Danish sedang ngantuk ke? Tak. Danish dah belajar bab ni kat sekolah? Dah. Danish minat tak pasal duit? Minat tak pasal duit? Minat. Okey. Favorite tu. Apa? Favorite tu. Oh, favorite. Okey, pasal duit memang masuk tau. Danish ambil account? Oh, boleh faham ke cikgu terang tadi liability, asset semua? Boleh. Dia belajar je kan dalam account kan? Memang utama lah. Itu lah tu. Cikgu dulu account tapi cikgu lari, cikgu tak larat. Cikgu lari pergi lukisan kejuruteraan. Tak masuk lah cikgu tak masuk. Tak masuk. Cuba bayang kita buat panjang-panjang kan liability asset tiba-tiba tak seimbang. Tak seimbang betul. Stres kan? Stres. Itu kan cikgu. Gerak dulu lah. Nasib lain cuma satu. Okey, semua orang cikgu tak tahulah kamu masuk apa bahagian elektif apa, tapi cuma cikgu nak bagi tahu yang matematik yang kamu belajar ni mostly memang masuk. Dalam fizik ada matematik, dalam kimia ada matematik, dalam akaun ada matematik, lukisan kejuruteraan pun ada matematik. Asas bagi kamu punya elektif sebenarnya ada dalam matematik. Betul? Cikgu tak tipu. Dia menyeluruh. Matematik ni dia menyeluruh. Sebab itulah bila cikgu nak ajar matematik, cikgu macam kena belajar banyak benda. Kadang-kadang cikgu ajar, susah agak kalau cikgu tak belajar menjelaskan tu. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu minta maaf. Memang bab ni memang mengantuk. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Okey.